Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kita menyambung pelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam ini, yang mana kita akan teruskan dengan pelajaran ke-12 unit 2, iaitu di bawah tajuk kemahiran keibubapaan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu apakah objektif yang perlu kita pelajari di dalam tajuk ini. Iaitu pertamanya mengetahui tanggungjawab suami dan juga isteri. Tanggungjawab suami apa dia? Tanggungjawab isteri apa? Setelah mempelajari tanggungjawab suami isteri dari segi akidah, ibadah dan juga akhlak. Apa yang suami isteri itu perlu bergabung tenaga nak membentuk keluarga dia dalam ketiga-tiga aspek tadi. Yang ketiga, menjawab soalan kebat yang saya sediakan di penghujung tajuk. Dan yang keempatnya, menjawab soalan di bahagian deskripsi di bahagian bawah video ini nanti. Baik, kita teruskan dengan perbincangan kita. Tanggungjawab suami. Apa yang suami kena buat ni? Bila nak kahwin, kena tahu apa tanggungjawab sebagai seorang suami. Satunya, menyediakan segala keperluan asas untuk isteri dan anak-anak mengikut kemampuan suami. Suami ni kena sediakan keperluan asas tu, tengok keadaan ekonomi dia, tengok kepada kemampuan diri dia, setakat mana yang dia mampu sediakan. Di sinilah kita dapat lihat peranan dari sudut. Tadi sebelum ini kita belajar, ada perkataan yang kita temui, sekufu. Sekufu maknanya ada persamaan taraf. Kalau kita lihat dari satu sudut sahaja, contohnya isteri dari kalangan anak orang kaya. Suami pula dari kalangan orang miskin. Jadi, bila suami sediakan keperluan mengikut mengikut kemampuan dia, kemungkinan apa yang disediakan oleh suami itu terlalu sedikit bagi pihak isteri, dan lama-kelamaan dia tidak akan selesa dengan kehidupan yang begitu dan dibimbangi rumah tangga tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi, ini kepentingannya. Bila mana kita tengok kepada tanggungjawab ini, suami perlu menyediakan segala kelengkapan tersebut berasaskan kepada kemampuan dirinya, bukan melihat kepada kedudukan asal ataupun status keuangan bagi pihak isteri sebelum daripada perkahwinan. Baik, yang kedua, memberikan kasih sayang, belas kasihan serta nafkah batin bagi memenuhi keperluan isteri. Bukan sahaja dari sudut harta benda ataupun dari sudut makan minum, akan tetapi perlu diingatkan bahawa bagaimana seorang suami itu perlu menzahirkan kasih sayang dia, memberikan belas kasihan dia serta memberikan nafkah batinnya, memenuhi keperluan bagi isterinya itu. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik kepada isteri seperti tutur kata yang baik dan perlakuan yang sopan. Antara nafkah, antara pentanggungjawab juga yang perlu dibuat ialah bercakap dengan percakapan yang baik dan sopan dalam pergaulan mereka seharian. Keempat, memberikan ilmu pengetahuan dan didikan agama secukupnya kepada isteri dan anak-anak. Ini tanggungjawab suami. Dia perlu didik isteri dia, dia perlu didik anak-anak dia. Sebarang salah laku daripada isteri dan juga anak-anak, kerana kecuaian suami dalam mendidiknya, suami akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di sinilah dikatakan bahawa suami menanggung dosa isteri, ayah menanggung dosa anak. Yang mana sebenarnya ayah tidak menanggung dosa anak, suami tidak menanggung dosa isteri, tetapi dia menanggung dosa kecuaiannya dalam mendidik anak dan juga isteri mereka. Yang kelima, menyelesaikan mahar yang belum diselesaikan. Kalau adalah mahar, mas kahwin tu masih lagi berhutang, masih lagi tak bayar, maka jadi tanggungjawab suami untuk dia membayar, untuk dia menyelesaikan bayaran mahar tersebut. Baik, terus tanggungjawab isteri apa pula? Tadi kita dah tahu tanggungjawab suami. Tanggungjawab isteri mentaati perintah suami selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Isteri wajib taat, wajib ikut semua yang disuruh oleh suami selama mana tidak bertentangan dengan hukum syarak, tak bertentangan dengan agama. Suami dia kata kau jangan pakai tudung, jangan tutup aurat,
Sebab nanti kalau tutup aurat nampak tak cantik, tak wajib untuk dia ikut kerana itu bertentangan dengan perintah Allah dan juga Rasul. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dengan berpakaian menutup aurat, memelihara pandangan dan menjaga batas pergaulan ketika berada di luar rumah. Kalaupun dia berada di luar rumah, dia kena jaga kehormatan diri dia tu. Jaga pakaian dia supaya tak ada orang nampak aurat dia. Jaga pandangan, jangan duk tengok ke sana kemari tanpa ada batasan. Jaga juga batas pergaulan. Seorang isteri ni jangan sampai keluar ke mana-mana, pergi makan, pergi minum dengan rakan sekerja. Bila berada di luar rumah. Ini merupakan satu perkara yang dikira salah dalam penilaian agama Islam kita. Yang ketiga, menjaga kemuliaan maruah dan harta suami. Jaga kemuliaan suami. Ada aib suami mungkin tidak boleh didedahkan. Juga harta suami tidak boleh dihabiskan sewenang-wenangnya. Kerana menjadi tanggungjawab isteri, dia kena jaga semua perkara tersebut. Yang keempat, melakukan perkara yang menyenangkan hati suami. Buat benda-benda yang suami rasa senang. Ini kita dapat lihat pada hari ini, ramai di kalangan para isteri, kalau bercakap pun, telah pun menyakitkan hati suaminya. Bercakap dengan orang lain, elok-elok je. Tapi bercakap dengan suami, menggunakan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati. Yang kelima, mendapat keizinan suami sebelum keluar rumah. Bila nak keluar ke mana-mana, nak keluar rumah, maka hendaklah dia mengikut, dia meminta izin terlebih dahulu daripada suaminya. Baik, ini selesai bahagian tanggungjawab suami dan juga isteri. Kita lihat pula tanggungjawab suami isteri, gabungan mereka dalam perkara akidah pula. Iaitu menerapkan didikan akidah Islam yang betul kepada anak-anak sejak daripada kecil. Tanggungjawab suami isteri, ada anak, kena didik anak dengan akidah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bergabung dengan isi yang kedua itu membentuk akidah keluarga berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hendaklah dia menjaga keluarga tadi, bentuk akidahnya adalah seperti akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia ahli sunnah wal jamaah? Iaitu golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis, dan mereka tidak melampau dalam mentafsirkan Al-Quran dan juga hadis ini. Yang ketiga, memupuk asas ketakwaan yang mantap kepada anggota keluarga. Bentuk keluarga, ajar ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tingkah laku. Itu tanggungjawab suami dan juga isteri. Bentuk keluarga dia. Memelihara akidah keluarga daripada sebarang fahaman yang sesat. Jadi, ayah khususnya, ibu kena sentiasa meneliti, melihat sebarang perkara yang berlaku dalam keluarga dia. Takut-takut nanti termasuklah fahaman-fahaman atau ajaran-ajaran yang sesat. Okay. Di sini ada amalan doa untuk kita amalkan. Iaitu firman Allah SWT, firman Allah SWT ni kita ambil untuk jadikan sebagai doa. Iaitu Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, daripada isteri-isteri kami, wa dhurriyatina, dan juga zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun, perkara yang menyenangkan. Maknanya kita nak, kalau ada anak tu anak yang kita lihat tu senang hati. Ni ada anak yang ayah dia tengok serabut dah. Macam mana nak buat dengan anak aku ni? Perangai buruk sungguh. Okay. Jadi nak anak isteri ni yang lahir dari mereka, perbuatan-perbuatan mereka itu semuanya qurrata a'yun, menyenangkan hati bila kita lihat. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ikutan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pula tanggungjawab suami isteri dari sudut ibadah. Mendidik keluarga dengan memberi pengetahuan tentang ibadah dengan betul. Kena didik untuk buat ibadat tu dengan baik, dengan elok ibadat tu, betul. Mengikut rukun dan juga syarat dia. Yang kedua, memastikan anggota keluarga menunaikan tanggungjawab ibadah. Setelah tahu, contohnya solat, tahu dah bagaimana nak menunaikan solat, pastikan anaknya atau anggota keluarga itu menunaikan tanggungjawab ibadat mereka. Mereka solat, mereka puasa, mereka buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, yang ketiga, mempraktikkan cara hidup bersyariat dalam keluarga seperti solat berjamaah dan membaca Al-Quran. Praktikkan agama dalam keluarga. Pastikan dalam keluarga itu ada suasana agama. Dari sudut pembacaan Al-Quran, dari sudut berpakaian, dari sudut percakapan, dan membaca Quran. Semua sekali itu dia ada kehidupan kita. Ini dari rumah. Bunyinya dengan muzik-muzik, yang ini pasang radio, yang ini pasang TV dia dengan lagunya, dengan hiburannya dalam rumah masing-masing. Dalam keadaan sedemikian, ini merupakan suasana yang tidak sehat bagi sebuah keluarga Islam. Yang keempat, memelihara anggota keluarga daripada amalan menyeleweng. Sentiasa lihat jika ada perkara-perkara yang salah yang dilakukan, maka cepat-cepat dibendung, dihentikan perkara yang salah itu daripada terus berlarutan. Amalan doa yang ada di sini ialah kita berdoa dengan Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni muqimas salah, jadikan aku ini orang yang sentiasa menunaikan solat. Bukan aku je, wa min dzurriyyati, zuriat aku pun begitu ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Baik, terus. Tanggungjawab suami isteri dan sudah akhlaknya apa? Menunjukkan akhlak yang mulia agar menjadi contoh dalam keluarga. Kena buat akhlak yang baik supaya anak-anak boleh ikut. Percakapan yang baik, pakaian yang baik, perlakuan yang baik. Semua tu akan membentuk keluarga dia. Anak-anak akan mengikut contoh daripada suami ataupun daripada ayah dan juga ibu. Yang kedua, menyemai sikap berkasih sayang sesama anggota keluarga untuk mengeratkan hubungan silaturrahim. Menyemaikan, memupuk sifat kasih sayang antara abang dengan adik, abang dengan kakak, apa semua sekali, biar dia jadi akrab. Hubungan akrab di antara anggota keluarga, membentuk atau mengeratkan hubungan silaturahim. Yang ketiga, bekerjasama melakukan urusan rumah tangga agar kebahagiaan dirasai setiap anggota keluarga. Bekerjasama, berusaha untuk melakukan sesuatu dalam keluarga supaya keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Ada aktiviti keluarga yang mengikut lunas-lunas Islam. Yang keempat, menegur anggota keluarga yang melakukan kemungkaran. Ada yang buat salah, buat apa dosa, maka anggota keluarga itu bertanggungjawab untuk menegur anggota keluarga yang lain. Amalan doa yang boleh kita amalkan ialah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, zuriat yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah sangat mendengar permintaan atau doa-doa kami. Selalu berdoa dengan doa ini. Soalan keempat, suami menguruskan rumah tangga dan anak-anak, manakala isteri pula bekerja bagi menanggung perbelanjaan keluarga. Ini keluarga terbalik. Suami urus rumah tangga, isteri bekerja. Berdasarkan situasi di atas, wajarkah perkara ini berlaku? Huraikan. Wajarkah dia berlaku? Kita lihat apa jawapan yang telah pun Ustaz sediakan untuk panduan kami. Para suami sepatutnya bekerja kerana mereka adalah ketua keluarga. Kesannya suami akan lebih dihormati di dalam keluarga. Kesimpulannya, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap anak dan isteri agar tidak dimurkai oleh Allah. Perhatikan pada kerana kesannya, kesimpulannya dan juga agar pattern jawapan ini akan membantu kamu bila mana kamu nak jawab soalan. Letakkan dulu rangka ini, kemudian barulah isi tempat-tempat yang kosong dalam rangka yang telah pun terbentuk dalam fikiran kamu. Penutupnya, kita klik di sini bahagian deskripsi. Di bahagian bawah video tu ada untuk menjawab soalan. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.